Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temu kita dalam podcast Layan Je. Okey, saya Bro Muza dan saya Bro Dasa. ya, apa khabar? Alhamdulillah sihat, ceria, Hari ni? happy. Cuaca cantik, jadi seronok sekali hari ni. Dia kalau kita seorang lelaki, seorang suami ni dia ceria, ada orang di belakang pula. Setuju. Betul lah? Setuju. Baju siapa yang gosokkan ni? Oh, tak payah tanyalah, confirm. Rumah dia pun dah pilih dah. Kalau dia kata baju ungu, jadi jaket kena ungu gitu. Jadi kita terima je lah. Terima dia nak kata apa kan. Okey, baik. Jadi kita ada tajuk kita pada hari ni dan juga panel jemputan kita mantap yang Padu. akan kita buat. Padu Bukan dia lebih pada padu, mantap, mantul semua ada. Kebabung. Kebabung. Pasti dia. Okey. Okey, jadi untuk tajuk kita pada hari ini adalah berkaitan dengan apa? Tajuk kita agak berat. Tapi yalah, benda dah kita selalu dengar bila macam pagi tadi waktu pagi-pagi kita tengok dekat Facebook tu ada macam-macam. Macam Tak tahu betul ke tidak. Kalau dekat IG nak beralih dekat TikTok pun sama, nak beralih dekat IG pun sama. Tengok mana kata kalau kita buka dalam kita media sosial tu kan, Facebook, IG, TikTok, dia berlega benda yang sama. Betul. Kan? Saya setuju. Tapi adakah kita nak percaya tentang perkara tersebut? Itulah bila tajuk ni maknanya fitnah di akhir zaman. Maknanya kalau boleh kita terus kepada kita punya jemputan dia. Okey, jadi kita bersama dengan Al-Fadil Ustaz Aidil Azwal pada hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Jadi Ustaz, hari ini dengan kesibukan masa waktu Ustaz, dia pun nak suruh santai tapi saya susah kat nak santai ni. Saya santai lagi orang tengok kepiah atas kepala macam ni. Susah juga kan. Okey. Jadi Ustaz, kita nak tahu latar belakang Ustaz sikitlah kan. Ustaz dilahirkan memang asal Kedah Ustaz. Ya, saya asal orang Kedah. Di Alor Start, kampung pun di Alun Melung, tak jauh lah apa orang kata kampung dalam pekan lah insya-Allah. Okey, makna kata Ustaz pendidikan bermula di Kedah lah. Nak kata daripada Kedah tak juga sebab saya daripada kecil macam apa ayah meninggal masa umur 6 tahun. Jadi mak ni banyak bergerak daripada tempat ke tempat lah. Jadi kalau sekolah rendah tu rata-rata lah. Lepas tu sekolah menengah dan menamatkan sekolah menengah tu di Mata Mahmud Al-Usta tu sendiri. Boleh kata pengajian menengah tu full di Kedah lah. Di Kedah lah. Yang kalau kata pembelajaran di Kedah tu hanya boleh ambil di sekolah menengah saja. Sekolah rendah tu tak. Dia berada di mata-mata tempat. Lepas tu lah. Ya? Saya pun empat di Kelantan, Pahang. Oh, mata-mata lah. Mata-mata jugalah sama Ustaz. Lepas tu barulah pergi ke Al-Azhar pada tahun 99. Berapa lama Ustaz di Al-Azhar? Al-Azhar untuk BA tu sendiri 4 tahun biasa. Kena sebut. Tak gigi orang ingat sangkut ke apa kan. Extend tak. Saya Alhamdulillah kuliah tamatkan sebagaimana yang sepatutnya. Hanya 4 tahun, tak ada pengulangan apa semua. Alhamdulillah BA Honors. Cuma duduk lebih lama lah dengan menyambung pengajian talaqi, dengan menyambung master. Cuma master tu je lah. Menamatkan kelas tetapi tidak menamatkan penulisan lah di Mesir. Jadi lebih kurang 10 tahun lah di sana baru balik ke sini. Tu dengan cerita Ustaz sama dekat MIT pula apa? Macam mana tu Ustaz daripada agama ke MIT? MIT ni bila orang kata ke arah dunia sikit kan. Kau tajuk Yahudi dah bawa. Ada Yahudi tu kan. Lepas tu kalau ikut-ikutkan Ustaz ni kira tok guru dah, syekh. Maknanya kalau ikut dunia sosial galo, BA, sosial agama tu kan. Dia tengok tutup. Jadi MIT tu. Macam mana tu Ustaz? Dia faktor tu simple lah sebab bila balik tu terjebak dalam dunia berniaga. Jadi kita tahu dari sudut apa yang Azhar, dunia agama mengajar. Bila kita melakukan sesuatu, ilmu yang diwajibkan atau paling penting adalah ilmu yang diperlukan pada waktu tersebut. Betul. Jadi bila kita mengurus perniagaan, kita perlu kepada skill-skill ilmu perniagaan dan kita tahu dalam zaman sekarang ketamadunan ataupun ilmu itu sendiri dia berkembang kepada sebelah barat. Pada ilmu pengurusan lah. Bukan kita bercakap tentang soal agama. Betul. Jadi bila berfikir tentang soal tu, jadi saya berfikir kata tidak boleh tidak lah kita kena mengambil. Juga sebagaimana itulah juga yang dilakukan pada era awal-awal perkembangan Islam pada zaman Abbasiyah. Jadi golongan-golongan barat pun diorang ambil pendekatan yang sama, belajar bahasa Arab, diorang salin balik catatan-catatan Al-Khawarizmi, Al-Bairuni dan semua tokoh-tokoh ulama Islam. Itu yang menyebabkan tamadun mereka berkembang. Jadi tidak menjadi kesalahan sebab untuk kita mengambil benda tersebut. Bahkan juga menyebut al-hikmatu dhalatul mu'min. Sebenarnya kebijaksanaan, wisdom itu adalah barang tercicir orang beriman, Rasulullah sebut. Jadi kita hanya nak pergi kutip balik je. Jadi mendapati bahawa bila seumpama MIT ataupun lebih tepat Asia School of Business, iaitu boleh kata cabang lah daripada MIT Sloan Boston di
Malaysia untuk Asia Pasifik, maka saya terpilih untuk menjadi salah seorang daripada 18 orang mengikuti program tersebut dan memang kena menamatkan di Boston hanya atas faktor apakah ilmu-ilmu semasa, pengurusan, perniagaan dan hikmah-hikmah yang telah dihimpunkan dan telah dipraktiskan di seluruh dunia yang boleh untuk kita ambil dan kita praktiskan dalam perniagaan kita. Itu tujuan dia, itu yang menjadikan daripada agama melompat datang ke sini, tetapi hikmah yang lebih besar saya rasa dia menjadi sebagai satu simbiosis tau. Gabungan ilmu agama dengan ilmu keduniaan lah kita sebut kan. Sebab selalu kita mengaji usuluddin, usul-usul agama. Ni dia ada usul-usul dunia. Jadi kita nak gabungkan kedua benda tersebut dan dapat manfaat. Kira pun Muzarak sambung MIT lah. Tapi dengan sekata Ustaz tengah sambung dekat US kan? Itulah dia ada penyakit pula. Dia ada penyakit. Sekarang saya secara online dengan Harvard Business School online. Harvard pula. Harvard dalam masa sama juga dengan Respect Graduate Schools. Yang tu dalam pengajian agama lah. Itu pun atas tujuan simple, walaupun saya boleh kata agak dah memahami lah metodologi dan sistem yang dibuat oleh MIT, nak faham Harvard. Jadi ada kesempatan sambung. Sekarang pun dah course yang kedua lah kot. Tengah berjalan dan ambil juga kos keagamaan di Respect Graduate of School yang tu di US juga, lebih bertujuan dan bermatlamat walaupun dah mengaji di Al-Azhar, tetapi kita nak melihat agama pada perspektif barat. Sebab kita tahu peranan untuk berdakwah ni bukan apa yang kita tahu buat pandai nak ajar orang ikut kita, tetapi kita nak kena tahu keadaan semasa. Jadi saya rasa tempat tu memberi gambaran yang sangat baik lah untuk kita memahami practicality agama di zaman moden, sebenarnya apa yang diperlukan oleh masyarakat semasa, dan itu yang menyebabkan buat kerja gila sikit lah, tambah untuk belajar. Saya kata memang gila sebab macam tuan tahu kan, saya baru habis dekat UTM teknologi pendidikan Ustaz, baru master tu kan. Nak nghabiskan master tu Ustaz, banyak masa, nak menangis pun ada, menyesal pun ada kan? Menyesal pun ada. Saya pun macam tu juga, tiap hari menyesal tapi buat juga. Bila Allah tolonglah doa kan, cepatlah habiskan. Cepatlah habiskan penderitaan tu. Bila saya dengar Ustaz kata, sambung lagi. Derita. Kalau saya cadang nak ajak sekali, ajak belum Ustaz. Tapi Datuk, jangan lupa kadang-kadang bila walaupun Datuk seksa diri Datuk dasar lah kan, nama glamour untuk relax ni kan. Kadang-kadang itu juga jadi aspirasi kat saya. Dia bukan hanya semata-mata one way saja. Dia kadang-kadang bila kita tengok tim-tim kita, dia orang ni pun walaupun nampak benda tu dia pun menyesal, kadang-kadang nampak macam dia tak aspirasi dengan kita. Sebenarnya kita tak aspirasi dengan dia. Jadi saya rasa culture tu adalah culture yang baik lah. Maksudnya walaupun masing-masing menderita, tetapi sebenarnya environment tu saya nampak dia berlaku dengan baik lah dalam suasana circle yang saya duduk ni, dia adalah circle yang menginspirasi. Walaupun lepas tu boleh cerita gelak hangku lah. Kata apalah kau buat kerja gila ni. Okey, jadi tadi Ustaz kami ada sembang-sembang lah kan berkaitan dengan tajuk fitnah akhir zaman ni Ustaz. Betul. Jadi kita pun keliru Ustaz tentang adakah benda yang diperkatakan, tulisan yang ditulis ada benar ke tidak. Jadi kita nak tanya secara general Ustaz, fitnah akhir zaman ni bagaimana puasan daripada mereka Ustaz? Okey, saya definisikanlah fitnah. Fitnah ni kalau dalam bahasa Arab dia punya definisi adalah al-ibtila' wal ikhtibar. Maksudnya ujian lah. Bila sebut fitnah adalah satu ujian. Ada setengah orang bila dia bincang bab kisah akhir zaman ni, saya pun tak tahu dia jadi excited lebih kenapa. Sebab dia rasa ni kisah akhir zaman seronoknya, nak kiamat tak lama. Dia jadi excited. Mungkin cerita dengan Dajjal. Dajjal sehari satu hari Sungai Furat, dah habis air nampak emas keluar, jangan ambil emas dekat Sungai Furat, lepas tu sehari Nabi Isa turun. Ya, benda-benda tu diceritakan dalam hadis Nabi. Cuma kita nak cuba untuk memperbaiki balik perspektif yang betul bila kita memahami soal akhir zaman. Betul. Nabi bercakap tentang soal akhir zaman adalah sebagai satu gambaran bahawa apabila manusia semakin jauh daripada ajaran asal ataupun yang telah disampaikan oleh Rasulullah, dia punya power tu semakin mengurang. Dia nak bagi mesej tu. Nak bagi mesej kata sebaik-baik kurun adalah mereka yang bersama dengan para sahabat, yakni iman TikTok. Tapi makin hari dia akan makin malak. Jadi akhir zaman adalah gambaran kepada mereka-mereka yang semakin jauh daripada ajaran tersebut. Jadi pelajaran yang kita nak ambil adalah supaya kita nak kena kekal cahaya kita tu, spark tu sentiasa terang. Jadi walaupun duduk zaman akhir zaman sekalipun, kita insya-Allah okey. Tetapi bukannya nak bila kita tak, dia bukan itu mesej yang cuba disampaikan, nak menggambarkan seolah-olah bila akhir zaman semua habis. Tak.
kita memahami akhir zaman adalah merupakan satu zaman yang semakin jauh daripada zaman Rasulullah dengan para sahabat, maka kekuatan tu dia semakin malang. Tetapi mereka yang kekal untuk refresh balik apa yang diajar oleh baginda Nabi SAW, insya-Allah lampu dia kekal terang dan dia kekal selamat. Bahkan yang dulu akhir zaman, dia ada beberapa keistimewaan yang Nabi bagi. Kadang-kadang Nabi bagi amalan yang dibuat oleh para sahabat. Kalau duduk zaman sahabat, Nabi kata ini medicure aja, tak ada apa. Tapi kalau akhir zaman ni dianggap sebagai berjuang fi sabilillah. Dia macam handicap lah. Nak main golf ke apa kan. Walaupun sebenarnya kalau banding dengan sahabat, kita tak ada benda. Tapi disebabkan benda yang kita buat tu walaupun simple, tapi duduk akhir zaman, dia dianggap sebagai special. Kadang-kadang duduk zaman dulu, solat 5 waktu, apa hal solat 5 waktu? Wajib kot. Tapi bila duduk dekat akhir zaman, tak, nak maintain solat 5 waktu tu pun satu benda yang besar. Jadi akhir zaman ni adalah ujian yang Allah Ta'ala timpakan kepada kita. Sebagai orang beriman, kita kena ada satu kefahaman yang jelas bahawa ia bukan bermaksud kita perlu larut bersama. Kita hanya tidak lebih hanya untuk jelas kepada senario dan kita mengambil pendirian kita bagaimana untuk kita berinteraksi dengan akhir zaman, dan insya-Allah kita menjadi manusia yang selamat bila mana datangnya hari kiamat ke meninggal dan seumpamanya. Jadi Ustaz, dia bila masuk kepada akhir zaman, jadi Ustaz katakan tadi kan, kita kata fitnah-fitnah yang berlaku kan, mana kata banyak yang bercakap kan, tetapi tidak ada asasnya tentang apa yang dicakapkan tu, ataupun memang dia dah jadi sebagai satu propaganda yang nak dibawa lah. Betul. Okay, jadi dalam Islam Ustaz kan, apa yang boleh Ustaz kongsikan bagi golongan yang beginilah yang suka untuk menemukan fitnah? Fitnah sebenarnya bila sebut akhir zaman ni bukan dekat fitnah je, macam-macam maksudnya. Amalan kita, pegangan kita, kepercayaan kepada Tuhan, banyaknya benda-benda yang dah tak jadi sebagaimana yang kita harapkan lah. Jadi mungkin pada sesi ini Brumuza share tentang manusia-manusia yang suka berbohong ataupun yang suka menyebabkan fitnah. Mungkin konteks hari ni kita duk tengok netizen kan, sampai kita pun tak tahu betul salah ke apa semua. Banyak sangat. Itu tidak lebih sebagai satu gambaran tentang impak kepada jauhnya kepada neraca Al-Quran. Apa yang lebih penting pada pandangan saya lah, ia bukan tentang soal kita meratap kepada suasana yang semakin teruk, tetapi adalah bagaimana untuk kita berinteraksi dengan suasana tersebut. Saya buat contoh. Setengah golongan, dia bila berada dalam satu suasana yang tidak kondusif untuk membangunkan keimanan dia, kadang-kadang dia rasa, habislah aku duduk tempat maksiat, aku duduk tempat orang buat jahat, aku buat ni. Dia sentiasa meratap. Yang tu satu sikap. Yang lama-lama dia rasa habis iman dia pun hilang. Dengan satu golongan yang dia tahu itu adalah senario yang berlaku kepada keadaan sekeliling. Dia berusaha untuk kekalkan diri dia berada atas prinsip yang betul. Dalam masa yang sama dia mencari jalan untuk memperbaiki. Sebenarnya golongan ini yang nak ditekan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis yang mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna fi sabilillah hatta yaumil qiyamah. Akan ada satu kelompok yang akan kekal memperjuangkan kebenaran sehingga hari kiamat. Golongan ni ada. Kita nak membentuk golongan yang macam ni. Yang ni paling penting. Bukan kita nak membentuk kumpulan yang meratap. Habis dah nanti anak aku rosak, habislah nanti iman kita jahanam. Tak. Kita nak kembalikan persepsi tersebut. Orang berbohong, orang memfitnah, orang buat apa saja, itu keadaan yang kita kata senario yang akan berlaku. Maksudnya, peranan kita apa? Peranan kita, boleh tak kita nak kekalkan integriti kita? Kita jangan jadi macam tu. Satu, dalam kudrat yang kita ada, kita cuba untuk memperbesarkan komuniti kita tersebut, iaitu memperbaiki. Nak kata kita ni teruk sangat, adakah seteruk perjuangan Rasulullah masa zaman jahiliah? Lagi dahsyat. Seorang-seorang dia kot. Tiba-tiba duk bawa kata aku Nabi utusan. Rasa kita tak payahlah duk koyo sangat. Rasa macam teruk sangat kita punya cabaran dan kesusahan. Sebenarnya kesusahan kita tu tak seberapa nak dibandingkan dengan Rasulullah. Hanya perlu realization. Kita sedar sebenarnya apa yang cuba disampaikan pada akhir zaman adalah cabaran tu semakin membesar dan menjauh daripada neraca Al-Quran. Protect ourselves. Create komuniti kita. Dan perbesarkan komuniti tersebut untuk influence kepada mereka-mereka tersebut. Itu yang kita buat. Saya suka penjelasan Ustaz. Saya ada terbaca Ustaz, dikatakan pada akhir zaman ni ramai orang yang bercakap dusta, tapi masyarakat ingat itu benda betul. Dan bila ada setengah-setengah ada satu ekosistem atau komuniti kecil ni cerita benda betul, dia kata itu adalah dusta. Macam mana kita nak
sebagai orang awam ni, macam mana kita nak bezakan yang dusta tu yang ni? Sebab kami ni ialah apa netizen jugalah ke? orang kata iman setipis dawat bawang. Setipis bawang lah. Lebih kurang macam tu lah kan. Kalau bawang mahal sekarang. Kalau Ustaz boleh bagi tahu sedikit tips untuk kami nak pergi baca balik hadis ke, nak duduk bersama-sama dengan para solehah ataupun ada sedikit tips daripada Ustaz. Baik, pertama kita kena faham bila ada setengah orang dia fed up bila duk mengadap benda-benda macam ni. Dia kata, malas lah aku gini apa, bohong lah lagi, tak tahu siapa betul siapa salah, saya tak nak sokong siapa-siapa lah. Ada orang yang macam tu. Dia malas. Pertama kita sebut firman Allah Subhanahu Wa Taala, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Perkataan bersebut perkataan fitnah. Apakah kamu akan dibenarkan untuk kamu mengatakan beriman kalau sekiranya kamu tidak teruji ataupun tidak ditimpa fitnah kepada kamu? Jadi mekanisme ataupun teknik untuk menguji keimanan kita adalah kita ditimpa dengan ujian dan fitnah. Itu mekanisme. Jadi kita kena accept tajuk tu. Nak jadi orang beriman, kita kena ada challenge. Challenge jadi belian Ustaz. Sebab ada orang dia fahaman dia, saya tak mahu problem, saya tak nak, saya nak tenang-tenang. Mana boleh macam tu? Sebab iman tu dia menuntut kepada proses. Menuntut kepada test, menuntut kepada tangga-tangga yang tertentu. Ini satu perkara yang kita kena faham dulu. Kena setting kita punya cara fikir. Bahawa siapa sahaja yang kalau dia nak semakin dekat kepada Tuhan dan menjadi lebih cemerlang dan lebih baik, dia kena berhadapan dengan fitnah dan ujian dan juga cabaran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bila kita berhadapan dengan benda tersebut, bagaimana cara kita berinteraksi. First, kita ada neraca pada Al-Quran dan kedua, kita ada neraca secara logikal lah. Logikal ni maksudnya ilmu-ilmu dunia moden ni banyak ni. Maksudnya kita diajar kalau kita mendengar satu-satu berita just untuk kita mendapat pandangan yang kedua daripada individu yang mendengar ucapan tersebut. Cross check Ustaz. Cross check itu je. Benda tu tak susah. Yang menjadi masalah bila dengar tu dia larut. Itu saja masalah. Betul. Jadi secara kemanusiaan walaupun tanpa agama, logik membantu kita untuk menyelesaikan masalah tersebut. Cross check tadi dasar dah sebut dah. Betul tak? Walaupun sekadar ada 1% kemungkinan yang nampak bukti kukuh ni betul hak dia nak cakap. Cuba dengar dulu sebelum lompat buat keputusan. Ini yang selalu lompat buat keputusan tiba-tiba salah. Alamak kantoi. Nah muka tu nampak macam bijak, rupanya alamak rupanya bodoh. Tarik balik Ustaz. Baru nak tarik balik. Saya minta maaf, lepas tu Allah Taala mengampunkan dosa lah, jadi koyo lagu tu. Ini teknik kalau kita nak handle secara kemanusiaan. Adapun secara agama, diajar kepada kita sebagaimana intattaqullah yaj'al lakum furqan, Quran sebut. Quran kata, bila mana kamu tingkatkan keimanan takwa kamu, Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu memberi petunjuk kepada hati untuk kita membezakan hak dan batil. Ini Quran sebut. Bila ini metod, kita ada dua teknik lah. Teknik sebagai orang yang beriman, iaitu kita pertambah dan perkuatkan ketakwaan kita, kerana itu sebagai protection kita untuk kenal mana betul, mana salah. Untuk sebagai kemanusiaan, kita pastikan walaupun sebagus mana apa yang kita dengar, ragu dulu. Ragu sikit. Sebenarnya dalam akademik kan, apa dasar pun duduk dalam duduk nak buat PhD. Dah sekarang buat PhD ni. Lepas ni saya jenuh lah. Datuk, doktor, drama, kira panjang lah title dia. Jadi kita menjadi seorang yang PhD holder ataupun seorang pengkaji kerana kita ada doubt. Kita ada keraguan. Itu yang menyebabkan kita mencari. Betul. Teknik yang macam ni yang kita perlu cernakan kepada masyarakat lah saya rasa. Kalau yang kita ajar benda macam ni, rasanya dengan fitnah tu rasa macam kita dapat soalan exam kot. Yang kita jadi tension tu sebab ni apa ni fitnah? Come on lah. Kan kita dah ada ilmu cara untuk mendengar fitnah ataupun tidak. Jadi gunakan teknik tersebut untuk menilai soalan-soalan exam yang berlaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi settle lah tajuk tu. Cuma ada perkara-perkara yang disebut dalam hadis Nabi SAW seumpama fitnah Dajjal. Yang Nabi sebut, kalau Dajjal ni bagi air, sebenarnya itu api. Kalau dia memberikan api, itu adalah air yang disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Ini adalah gambaran tentang level of manipulation dengan menipu ni, level paling atas. Jadi boleh kita bayang, kita akan jumpa satu manusia nanti di akhir-akhir zaman ni, level Dajjal, clear ni air ni.
nampak clear ni. Bukti semua cukup. Boleh minum Ustaz. Boleh minum apa semua, tapi syarat kata tak. Yang ni aku. Allah. Ada sampai satu tahap macam tu. Dia akan sampai macam tu. Dan itu adalah kemampuan yang ada pada Dajjal. Dan waktu itu Nabi kata kaedah dia simple saja. Bila kamu bertemu dengan orang-orang jahat, kamu laksanakan terbalik daripada apa yang disampaikan. Kalau dia kata kanan, kiri. Kalau dia kata kiri, kanan. Itu kalau teknik tak perlu fikir lah. Itu yang Rasulullah ajak dalam dalam Bukhari. Yang kalau kamu jumpa Dajjal, dia bagi api, ambil lah api tersebut. Kalau dia bagi air, jangan ambil. Sebab level yang macam tu, kita punya tools untuk menilai, dia tak boleh nak nilai lah. Dan itu maksimum lah. Tapi insya-Allah keadaan itu kalau berlaku sekalipun, takwa tu still boleh untuk memelihara kita daripada terjebak. Itu saya punya sedikit pandangan lah. Wallahu a'lam. Okay, Ustaz, tadi Ustaz ada cerita tentang kita maksudnya kita kena kuatkan dari sudut kita punya kata apa, jati diri tadi ataupun dia kena tabayun Ustaz. Betul, kata betul. apabila datangnya fitnah ataupun berita, kita kena tabayun dengan semua perkara yang terjadilah. Betul. Jadi Ustaz, kalau kita kata dalam akhir zaman ni kita kena tabayun tu kan. Dia bagaimana dia, sebab apabila kita mencari, kita tak pasti betul tak orang yang kita orang kata apa, rujuk tu. Betul. Sekali kita rujuk tu adalah orang lagi menipu. Nak tabayun tengok muka personality dia kan. Macam betul dia ni. Nampak lembut, sopan, nampak baik kan. Baik. Dia boleh cakap tu rupanya itulah fitnah terbesar yang tu. Ya. Yang tu macam mana Ustaz? Mungkinlah dia punya ada karakter-karakter ataupun yang kita boleh jadikan panduan. Dia kaedah dalam mencari kebenaran ni, dia ada satu kaedah, unzur ila ma qala wa la tanzur ila man qala. Lihat kepada konteks dan perkara, jangan melihat kepada siapa yang bicara. First thing first adalah apa saja yang kita bincang, kalau kita evaluate menambah masuk sekali dengan individu, nak bincang fakta tu jadi susah. Sebab dia akan ada macam contoh, kita pun kadang berhadapan dengan gambaran macam tu. Bila mak kata, ni benda ni bagus, for no reason nak kena kata bagus juga. Sebab mak kan. Sebab ni ayah kan. Ni sebab apa? Sebab ni tok guru aku kan. Yang tu dia dah keluar daripada kaedah penilaian. Dan kita pun akan pertimbangan kita lah. Sebab mak suka, tak apalah, walaupun kedai makan ni, alamak, kedai makan ni dah tak sedap, orang tak pergi dah. Tapi dah mak kita daripada dia muda-muda duk makan kat situ. Toke masak tu kawan dia. Jadi pada dia itulah paling sedap. Sedangkan ada 100 lagi kedai yang sedap. Jadi bila kita masukkan faktor manusia, dia tidak lebih hanya sebagai satu hubungan sosial yang kita menerima atau menolak tu tak payahlah serius sangat. Ialah pandangan mak kita, adik kita, kawan-kawan kita. Yang kita bercakap sekarang adalah tentang hak dengan batil. Kalau sekiranya sampai ke level tersebut. Kalau ingin membincangkan hak dengan batil, tidak boleh memasukkan faktor manusia. Kalau itu sebagai satu-satunya faktor. Dia kalau nak bawa kebenaran, ialah adakah kebenaran itu benar. Cuma kefahaman kepada kebenaran tu nak kena dipastikan. Atau mungkin saya boleh analogikan yang lebih tepat. Dalam ilmu hadis, kalau kita nak menerima satu-satu hadis, perkara pertama kita nak kena tengok personality. Yang tadi kita cakap tadi tu. Kita kata tak boleh tengok personality. Yang ni kena tengok personality. Sebab apa? Sebab syarat personality tersebut adalah syarat untuk menentukan apa yang disampaikan itu tidak dusta. Kita nak make sure personality tu hanya dia ni tidak berdusta sahaja. Adapun kefahaman kepada maksud yang disampaikan, kemungkinan dia pun tidak dapat memahami dengan baik. Sebab dalam hadis mengatakan rubba mubalaghin au amis sami'. Kemungkinan orang yang mendengar itu lebih faham maksud hadis daripada orang yang menyampaikan. Jadi benda tu happen. Jadi sekarang kita bercakap tentang konteks nak memahami. Bila nak memahami, kalau kita masukkan individu tersebut memberikan kefahaman kepada kita, kemungkinan besar tersilap kefahaman tersebut. Jadi kita perlu menilai kepada fakta, kepada data, dan benda itu tidak menjadikan individu yang salah faham, martabat dia jatuh lebih naik ataupun seumpamanya. Sama lah kita macam dalam dunia perniagaan pun macam tu juga. Tambah dunia perniagaan kan. Dia duduk dalam keadaan sifu. Semua kita tengok, semua kita macam betul semua. Nampak tak? Dia ni pun macam betul. Hanya kita nak kena kutip fakta-fakta tersebut, himpun semua. Rupanya dia ni betul 2 inci. Yang ni betul 3 inci. Yang ni betul secara menyeluruh. Kita nak dapat fakta betul secara menyeluruh tu yang kita nak faham. Supaya kita boleh gabungkan semua. Rupanya kefahaman secara menyeluruh begini. Dan dia ni tak salah juga. Bahagian ni. Dan yang mana yang tersesat. Kita nak dapat gambaran tu je. Yang menjadi masalah kita yang sekarang ni mungkin disebabkan dunia perniagaan SME ataupun individu yang nak mencari wang di Malaysia ni, mereka kalut sangat cari duit, nilai intelektual tu dia kurang.
menjadikan walaupun dia ni benar itu benar, perang tu macam antara hak dengan batil. Sedangkan apa benda lah budak-budak ni bergaduh apa semua ni. Dan disebabkan ketidakmampuan dalam berfikir, benda batil pun dianggap sebagai benar. Jadi kalau kita mempunyai capability untuk menggabungkan semua kebenaran dalam satu kotak dan mengeluarkan kebatilan daripada kotak, sebenarnya itu cukup tools untuk tabayun yang disebut oleh Guru Muza tadi. Bila Ustaz dah kupas dengan tajuk lebih besar tu, kalau kita tengok dengan akhir-akhir kan, saya rasa macam dah keluar kot darjah-darjah kecil yang berada di pesan kita. Apa pendapat Ustaz tajuk ni? Dia benda apa pun dia kena ada teaser kan. Dia apa pun kita pun kalau buat marketing sagi nak keluar produk launching ke, dia ada trailer, dia bagi sikit-sikit, wayang ke apa kan sama je lah. Benda tu maksudnya dia akan ada. Dia sebenarnya benda tersebut dia bukan cerita Dajjal kecil. Dia adalah golongan-golongan yang akan menjadi supporter kepada Dajjal nanti. Itu sebenarnya yang disebut sebagai Dajjal kecil ataupun kelompok-kelompok yang diistilahkan hari ini geng-geng yang perangai macam Dajjal, bersikap macam Dajjal, bersifat seperti Dajjal, bertindak sebagaimana Dajjal. Ya, kelompok-kelompok itu tersebut dia akan berkembang. Sebab bila akhir zaman jauh daripada neraca Al-Quran, dia akan ada mereka-mereka yang rasa menafikan tuntutan Al-Quran itu satu perjuangan yang tepat dan mesti diusahakan bersungguh-sungguh. Yang ini pun Al-Quran sebut, menyebut wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Sesungguhnya mereka-mereka yang tidak beriman ataupun yang tidak percaya dengan apa disampaikan oleh Al-Quran, sebenarnya mereka ini adalah supporter di antara satu sama lain. Quran sebut ni dalam surah Anfal. Wa in lam taf'alu, kalau sekiranya kamu tidak lakukan, nescaya Al-Quran mengatakan akan berlaku kerosakan yang sangat dahsyat, akan berlaku kemudaratan yang akan dahsyat. Ayat ini adalah amaran kepada orang beriman. Sebab dia ada satu karakter panggil orang beriman ni, bila berlaku mudarat, aku nak duduk diam sengat-sengat. Quran kata, awliya'u ba'd. Orang-orang tak beriman ni, tak beriman ni saya faham kata macam tak percaya, tak kufur tu tak beriman dengan ajaran tu. Yang bila tak beriman, dia akan ada satu perasaan, aku kena perjuangkan apa yang aku faham ini untuk semua orang faham macam aku. Datang pula orang yang beriman, alamak, nak hadap mamat ni, Minah ni, penat lah. Tak payahlah, kita buat hal kita saja. Quran kata, warning. Fasadun kabir. Akan berlaku fasad fil ard. Akan berlaku kerosakan dekat muka bumi. Akan berlaku kerosakan dalam dunia. Kalau sekiranya orang beriman mengambil sikap untuk tidak bersama-sama. Jadi, golongan Dajjal kecil ni, dia akan awliya ubah. Mereka ni akan jadi pembantu di antara satu sama lain. Mereka akan mengukuhkan, mereka akan berorganisasi, mereka akan improve mereka punya kualiti cara bekerja, cara berfikir, cara bertindak ni. Dia punya gagasan tu semakin membesar. Yang Quran bagi amaran adalah orang beriman dia akan ada satu perangai yang bila keadaan ni sedang terbentuk, mereka ambil sikap untuk berdiam diri dan fikir hai mereka saja. Quran kata jangan. Hampa ni pun kena step in bersama-sama untuk memperjuangkan kebenaran. Kerana dia punya hukum ilmu akal, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Dia punya teknik hukum hukum fizik dia ataupun hukum akal dia adalah setiap kebenaran itu dia boleh menyahkan ataupun boleh menyingkirkan kebatilan. As long you bagi kebaikan tu lebih banyak, for sure kebatilan akan hilang. Apa yang menjadi masalah sekarang adalah bila kebatilan tu ada, kebaikan tu tak ada. Itu je. Kadang-kadang kita rasa macam kita berjuang seorang-seorang kan. Tapi benda tu kita nampak kebatilan tu ada dan kita mengambil sikap, tak apalah. Itu yang tadi. Kita ada slow down. Tak boleh sebab tahu dah kelompok ni awliya ubaq. Mereka ini akan menyokong di antara satu sama lain di antara mereka. Kita pun nak kena sokong sesama kita atas kebenaran dan don't worry. Dia ada extra protection daripada Allah Subhanahu Wa Taala. As long kebaikan itu berada di situ, maka insya-Allah kejahatan akan hilang. Tetapi bila kebaikan itu tak ada, kejahatan itulah yang akan terzahir pada masyarakat. Jadi sebab tu benar kata-kata pujangga dan kata-kata individu yang mengatakan sebenarnya kebatilan tu berlaku adalah disebabkan kesilapan orang-orang baik. Sebab dia baik itu dia baik seorang dia. Sebab dia fikir dia saja. Dia fikir tak apa-apa saya jaga anak saya. Dah, anak hang bakal rosak nanti. Dia tak saya jaga isteri saya. Tak, isteri hang bakal rosak nanti. Apa yang perlu buat? Sebagaimana mereka itu berjuang untuk memenangkan kebatilan, orang beriman kena berjuang memenangkan kebenaran. Tak puas lah. Macam nak panjang lagi lah. Seronok sangat tajuk akhir zaman ni memang tajuk besar lah kan.
Dan saya kata kita bersyukur sangat Betul. dapat dengan Ustaz Aiman. Kita tadi yang saya reflect kat diri kita jugalah. Reflect kat diri kita juga kan. Setiap hari kena fikir tentang umat ni kan. Supaya kita dapat, kita kata dalam golongan kebenaran tadi tu. Dalam golongan kebenaran tu, mana kata kita akan berusaha. Kita nak ramalkan lagi ni. Nak ramal lagi orang macam untuk memperjuangkan kebenaran. Walaupun benda tu kecil, kan, tapi kita memperjuangkan kebenaran tu, insya-Allah. Ustaz, tadi ada saya terima soalan daripada netizen lah. Okay, kalau kita tengok yang tukang fitnah ni, dia punya provok dia Ustaz kepada geng yang baik ni banyak sangat, kuat sangat. Secara orang kata face to face. Kira berani gila. Dia berani, dia main langgar, dia tak kira. Dia tak kira, dia kan dia betul kan. Macam konsisten tu. Konsisten, rajin, maknanya asyik-asyik attack kan. Tapi yang menerima tu, sedangkan dia betul. Dan dia rasa memang faktanya berada di tempat baik, tapi dia tak. Lepas tu nampak macam dia salah pula. Macam kalau kata dia betul, kena bertakut kan. Kalau kita tak lawan secara orang kata. Macam mana kita nak menghadapi fitnah? Macam mana kita nak hadapi fitnah? Bila Dasar dan Bro Muza sebut tajuk ni, saya teringatlah dua pepatah. Satu pepatah Inggeris, satu pepatah Arab. Saya translate lah. Pepatah Arab dia sebut apa? Kalau setiap anjing yang menyalak perlu untuk dibaling batu, nescayalah setiap batu itu akan dijual dengan timbangan emas. Nak abang kata cerita salakan tu banyak sebenarnya. Dia bukan satu tajuk. Kalau semua nak hadap, nak kena, ni ada salak baling batu. Last sekali dia akan create satu bisnes jual batu lah. Lepas tu harga batu pun mahal. Alright, itu satu pepatah Arab. Kemudian yang kedua adalah approach bila kita berhadapan dengan problem. Pepatah Inggeris kata bila kita nak gaduh dengan babi ni, kita jangan gaduh mengikut teknik babi. Maksudnya, sebab babi ni paling suka apa? Dia suka nanti lumpur, dia suka guling-guling. Lepas tu, nanti kita nak kena fikir samak. Lepas tu nanti kita habis. Dia buat panggil babi dia. Tak apa, kotor dah lah. Najis mukhalazah. Najis mukhalazah lah. Kotor lagi. Jadi, bila kita memahami dua benda tersebut, itu tidak bermaksud untuk kita withdraw. Tak. Maksudnya, ya anjing menyalak, betul dia menyalak. Tapi, menyalak tu mudarat. Tak. Saya kata, contohlah kawasan perumahan saya kan, kadang-kadang ada anjing-anjing. Kena bising. Lepas tu saya kata, tahu tak? Kadang-kadang ada anjing ni lah yang menyebabkan kejiranan kita ni pencuri tak boleh datang. Tapi dalam kadar yang bersesuaian lah. Janganlah sampai banyak-banyak sangat. Kita kena tengok sebenarnya Allah Ta'ala atur aturan kehidupan ni dia lalui satu proses yang cantik. Sebab tu bila macam ujian dalam keusahawanan kan, orang kata, ni Ustaz ada orang serang lah apa semua. Saya ni susah nak respon. Sebab apa tau? Sebab suka dengan tak suka. Suka ni sebab apa? Sebab bila berlaku keadaan macam ni, usahawan kita dia tak akan complacent. Sebab dia akan kekal knowledge. Kita geram tau. Kadang-kadang bila dia orang dah still cantik, semua okey, elek-elek relax semua. Sedangkan proses tambah ilmu tu penting. Tiba-tiba ada yang datang menyalak. That's a very good punya part. Maksudnya, dia ada satu makhluk yang sebagaimana hadis yang Nabi kata, yunsarun hazaddin birajulin fajir. Ada kalanya agama ini akan ditolong oleh orang yang jahat. Agama ni boleh ditolong oleh orang jahat, boleh tolong dia. Jadi bila datang anjing menyalak ni semua bersiap siaga. Betul ke yang ni fakta? Betul ke? Semua buka balik buku. Semua buka balik cari fakta. Betul ke ni? Apa nama analisis? Korang cari. Aku suka. Sebab dalam kepala dia orang nak satu sikap. Boleh tak matikan anjing hak menyalak ni? Dia orang nak macam tu. Sedangkan saya ni, kalau boleh jangan bagi berhenti salak lagi kot. Nanti kejap. Bagi sat. Bagi dapat proses tersebut. Itu yang pertama. Kita kena buka konteks pemikiran kita. Kehidupan dunia ni dia kena ada balance, dia kena ada dua-dua. Sebab yalah kita duduk suami isteri kan. Macam Datuk Azrul, berani dia lawan baju tak berani. Sebab dia dah terima dah. Ini cara dia berinteraksi, nampak garang. Negatif tak dia garang tu? Tak. Pada dia bahagia dengan isteri dia. Pada dia okey, dia kata sebab dia tahu karakter dia lembut, sopan, dia tak agresif. Dia tahu imbangan kepada diri dia ada satu manusia lagi yang akan support that part. Yang menjadikan dia rasa, hidup aku ni bahagialah. Walaupun isteri, saya kena ban pula lagi. Akulah persatuan isteri-isteri yang garang kan. Saya kena ban lah, takut saya. Walaupun isteri orang lain, saya pun takut juga kan. Sebab itu adalah imbangan. Tapi kita kalau ada satu mentaliti yang merasakan bahawa sifat garang ni tak boleh ada, sifat ni tak boleh ada. No. Dia no such thing. Jadi, bab tentang bagaimana untuk menilai sesuatu ujian ataupun fitnah yang datang,
jangan kita memandang dia sebagai negatif total. Tuhan datangkan atas faktor ada kebaikan-kebaikan yang Tuhan nak daripada kita. Hikmah lah, maksudnya kebijaksanaan apa yang patut kita dapat. Kalau emo rasa habislah jahanam. No, sebenarnya dia nak trigger apa benda yang berharga dalam diri kita dan menambah kefahaman dan untuk menilai sifat-sifat manusia. Itu satu. Yang kedua adalah approach. Approach ini adalah tadi kita dengar salakan, adakah kita rasa down terus ataupun kita rasa habislah ataupun kita rasa bagi anjing? No. Setiap bunyi bisingan tu dia ada hikmah dan kebaikan. Satu. Yang kedua, bila perkara tersebut ada batil yang kita nak kena padamkan. Oh, kalau kata over the board, ni melampau sangat ni. Yang ni tak boleh sangat, ni karut sangat dah ataupun waste time. Contoh bila terang-terang tak faham bahasa juga. Lah dah terang dah, tak faham juga. Approach kita jangan fight ikut nature manusia yang tak berakal. Kalau dia babi, pergi lawan cara babi. Habislah kau kena samuak dengan seluk apa. Tak. Kita guna approach kita. Approach kita tu banyak. Susun lah. Dan approach kita itu banyak. Tak semestinya satu cara saja. Yang kita menjadi masalah bila kita rasa, oh teknik dia hanya menyampaikan yang benar saja. Yang tu jadi pensyarah. Sedangkan metodologi dakwah ni banyak teknik dia. Teknik 1, 2, 3, 4 dan skill tu kita boleh belajar. Bagaimana kalau sekiranya berlaku fahaman-fahaman yang sonsang, tak betul, kaedah apa yang kita boleh guna pakai? Adakah teknik menyampaikan berita takat buat poster saja ke video? Tak. Dia ada banyak cara. Dan ini pun menambah kreativiti dan kemampuan individu dalam berhadapan dengan cabaran. Yang pertama tu dia up kita punya mindset, cara fikir. Yang kedua dia up kita punya skill. Jadi sebenarnya fitnah dan ujian itu adalah opportunity untuk kita improve kita punya brain capability dan improve kita punya skill capability. Jadi pada saya, kita tak patut memandang ujian itu sebagai satu musuh yang tidak diharapkan ataupun kita rasa sangat kecewa bila ditimpakan, kerana Quran jelas mengatakan seseorang itu tidak boleh mengaku beriman kecuali dia akan diuji. Dan sekarang kita belajar metod bagaimana untuk berhadapan. Bila kita berhadapan, sebenarnya improvement kepada brain dan improvement kepada skill itu akan berlaku bila mana ia dihadap dengan cara yang tepat. Yang jadi masalah emo. Kita kena bertindak. Kadang-kadang geram Ustaz. Geram. Kadang saya sedangkan ialah saya suka buat contoh. Saya kata anak kita mengamuk kat kita ataupun anjing berak depan rumah kita. Yang kau nak panas angin berak, anjing kot cerita dia. Cuma kalau dia berak banyak kali, ikutlah peilitan angkut ke, ada siapa tembak ke, dia banyak metod. Tapi untuk kita beremosi, that's not the way untuk kita bertindak. Pada kita, ini satu lukisan alam yang sangat cantik dan lukisan tu kita pandang, oh ni satu abstrak, satu seni, satu bentuk yang kita rasa, oh yang ni bentuk ni pula, itu bentuk lain pula, dan sebenarnya kita akan happy dengan perkara-perkara tersebut. Ucap terima kasih banyak kan itu. Sebetulnya terima kasih lah. Yang saya seronok tu macam contohlah, yang ni saya share sikit lah tentang kes-kes contoh dalam bilik niaga kan, dalam kes mahkamah contoh. Kadang-kadang ada kes tindakan-tindakan mahkamah yang pada sudut syarikat perlu dibuat tau. Saya kadang-kadang saya pening satu benda tau dalam ialah mungkinlah saya sebagai presiden syarikat kan. Benda yang paling saya pening adalah bagaimana untuk saya meletakkan satu lukisan development kepada anak-anak buah kita supaya dia orang ni boleh belajar menjadi lebih baik. Sebenarnya kerja tu susah tau. Dia macam kita fikir pasal anak kita tau. Anak kita macam mana nak jadi lagi pandai, nak jadi... Sebenarnya cabaran yang sama. Bila kita mempunyai organisasi dan mempunyai staff yang ramai, kita memang dia orang bagus buat kerja, tapi tak bolehlah bagi dia orang duduk kerja tahap tu saja. Kita nak kena bagi dia jadi lebih bijak. Menyebabkan kita perlu bagi exposure, knowledge, macam-macam. Dan antara tajuk yang saya nak tergelak tu adalah tajuk dalam bahagian department kita ada bahagian legal tau. Legal biasalah, saya lagi suruh buat kontrak apa semua. Saya kata, macam mana aku nak bagi dia orang ni dapat exposure hak besar-besar, terbuka pemikiran, boleh hadap benda ni. Takkan saya saja nak pergi saman orang. Tak boleh kan? Tiba-tiba Allah hantar orang yang kita boleh saman dan benda tu tak berdosa. Akhirnya dapat duit pula. Dia tengok lepas saman adalah satu kes tu dapat dalam 700,000. Saya kata apa? Duit menang kes mahkamah ni tak payah duduk angan-angan lah nak makan nak enjoy. Tak payah. Kita berniaga. Bila kita berniaga ni bermaksud kita makan pendapatan daripada sumber perniagaan. Menang kes mahkamah tu itu bukan duit kita. Jadi duit ni kita akan habiskan. Jadi saya kata habiskan macam mana?
Mana-mana kes yang ada, kau explore semua dalam dunia legal tu, mahkamah ke atas, bawah ke apa, guna. Sebab itu adalah exploration knowledge kepada engkau. Akhirnya kita kata, ini hikmah rupanya Allah Ta'ala letak supaya kita punya angan-angan dan doa kita, yang kita duk kata, Sat, lubang ni aku tak nampak jalan lagi. Yang ni aku tak nampak lagi. Yang ni aku nampak sangkut lagi ni. Tengok-tengok Allah Ta'ala datangkan 2-3 benda, walaupun dalam bentuk yang mungkin orang tak suka. Tetapi kalau kita melihat pada perspektif kita, sebenarnya itulah yang kita perlukan. Akhirnya kita kata, tak apa, ni all out. Kau saman je, kau buatlah sampai bankruptcy pun tak apa, kau apa. Tak salah undang-undang. Dan dia pun kerek. Dia pun, dia kerek tak apalah. Lain lah kot dia main. Minta maaf. Mahkamah dah kata salah. Dia duk kata dia tak salah juga. Kira kan? Kan seronok dapat manusia macam ni kan? Dia punya confidence tu dahsyat kan? Yang kita susah ni, kita buat tindakan apa semua, lepas tu, saya bersalah, saya minta maaf. Alamak, kita jalan puluh-puluh ribu, dia minta maaf pula. Atas kemanusiaan kena maaf kan? Tapi tiba-tiba Allah Ta'ala hantar manusia yang macam tu, boleh proses sampai habis. Bayang tak? Kita punya tim itu boleh berkembang dengan baik dan belajar dengan baik in reality kepada perkara tersebut. Jadi, perspektif ni kita kena belajar untuk setting minda kita melihat kebaikan daripada apa sahaja aturan yang Allah Ta'ala atur kepada kita. Kalau boleh tengok dalam keadaan macam tu, Dajjal ke siapa ke, yalah, Dajjal punya kerja, dia buat kerja dia lah. Kita buat kerja kita. Dan kita clear dengan hidup kita, kita nak mati macam mana, kita nak susun hidup kita macam mana, itu atas kita. Dan kita buat bukan semata-mata untuk diri kita, kita create komuniti kita. Perbesarkan komuniti kita tersebut dan cuba jemput mereka-mereka yang mungkin tersasar atau tersilap bersama-sama dengan gerakan tersebut. Clear proses ni, insya-Allah pejam mata, insya-Allah ada ujian apa-apa kita boleh capai dan boleh hadap dengan baik insya-Allah. Alhamdulillah, tadi Ustaz dah kupas panjang dah tentang tajuk kita kan. Mana kata kita kena duduk dalam circle kita kan, circle kebenaran tu kan, walaupun kita seorang-seorang tapi kita kena berusaha untuk mencari kawan-kawan kebenaran kita untuk kita duduk dalam satu kumpulan tersebut. Yang kedua Ustaz ada sebut tadi bagaimana kita react. Kita react dengan kalau ada fitnah yang ada, bagaimana kita react. Boleh penting dia tu, kita jangan letakkan emosi di depan. Setuju. Kalau ada datang fitnah apa semua, jangan letak emosi. Emosi di belakang tak apa. Sebab datang kebenaran, lepas tu beremosi memperjuangkan kebenaran, tu boleh tahan lagi sebab di depan. Jangan duduk depan. Peninglah kepada saya. Okey. Jadi saya pening hadap tajuk tu lebih pada tajuk serangan luar. Ni hadap dah. Yalah tahulah benar, janganlah emosi relax. Penat itu. Okey Ustaz, yang terakhirlah daripada Ustaz untuk Ustaz kongsikan pada hari ini. Kalau nasihat tu saya hanya nak berkongsi satu nasihat dah. Bila kita bercakap tentang akhir zaman, bercakap tentang peranan apa yang kita boleh buat sebagai manusia dan apa yang kita harapkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin benda yang boleh untuk saya kongsikan adalah satu hadis musalsal lah. Yang ini adalah doa yang Nabi pesan kepada sahabat untuk wala tansa dubura kulli solah. Jangan tinggal setiap kali kita sembahyang. Yang kalau uzur pun sampai momen tu baca doa tu. Doa tu apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah ya Tuhanku, bantulah aku ala dzikrika untuk sentiasa buat apa pun ingat Allah. Bukan kata zikir Allah Allah Allah, tak. Yang itu setiap langkah kita tu dia tak hilang daripada kita. Allah Ta'ala ni suka tak suka? Kita minta tu, Allah ma'ini, bantulah aku. Ala zikrika. Pertama, sentiasa ingat. Wa syukrika. Yang kedua, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sentiasa. Jangan jadi manusia yang negatif. Segala tengok hak in the dark side. Kita nak jadi manusia yang sentiasa nak tengok in the positive side. Syukrika. Dan yang ketiga, ala husni ibadatik. Sentiasa berada dalam sebaik-baik ibadat yang kita boleh laksanakan. Maksud sebaik-baik ibadat, tak mesti cerita habis sembahyang 5 waktu, tak. Buat kerja, penuh tuntutan ibadat. Kita jaga keluarga kita, penuh tuntutan ibadat. Kita berkawan dengan kawan kita, kita laksanakan tuntutan ibadat. Maksudnya tak ada benda dalam hidup kita yang kita buat, kecuali ia mendapat pahala dan dianggap sebagai ibadat. Jadi kita nak husni ibadatik, sebaik-baik ibadat dalam semua praktis kita. Jadi doa ini Rasulullah ajar kepada sahabat, jangan tinggal. Dan sahabat kata, semenjak aku dapat doa itu daripada Rasulullah, aku tak nak tinggal sepanjang hayat. Hidup dia ni bahagia. Walaupun ujian macam mana pun. Jadi, ini adalah mungkin nasihat lah kepada saya. Yang saya pun bila dapat doa ni daripada guru saya, tak nak tinggal lah sampai hari ni. Jadi, setiap kali solat, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi, carilah dekat internet, kat mana-mana ke apa. Ulang, saya rasa kalau bawa kertas, kalau 30 kali ulang, saya rasa hafal. Confirm hafal. Dia ada 3 poin je. Nak ingat, nak syukur,
nak sebaik-baik ibadat. 3 tu. Dan 3 benda ni kita ikat. Allah ma'ini. Ya Allah, tolonglah aku. Kita bukan minta kat Tuhan ni kena bagi ke tak. Bantu. Maksudnya bagi guidance. Tolong support. Itu je kita minta. Dan insya-Allah Allah Taala akan bagi inayah. Inayah adalah ranking setelah karamat. Maksudnya dia ada mukjizat, dia ada karamat, dia ada inayah. Karamat ni berlaku kat Nabi dan Rasul. Karamat ni berlaku pada wali-wali. Kita ni mungkin bukan wali-wali. Tapi dia ada inayah. Inayah ni berlaku pada orang kebanyakan. Tetapi disebabkan kita ni nak buat kebaikan, Allah Taala bagi pertolongan tersebut. Jadi kita qualify insya-Allah. Walaupun tahu dosa banyak, satgi merapu tengok Hindustan tadi pun sembang kan. Satgi nak tengok hak ni lah apa. Merapu tadi merapu. Kepiak ni nampak je tapi kurang tu sama aje. Tak ada beza. Tetapi kita tak pernah hilang cahaya dalam hati kita ni, nak Allah Taala bantu kita untuk dapat 3 benda tersebut. Jadi ini nasihat terakhir lah kot untuk berhadapan dengan cabaran akhir zaman. Sebab hal lain ni nak logik banyak-banyak sangat pun penat ke. Baik kita pasang satu backup last paling power, lepas tu baru kita bina logik di atas backup kita yang terakhir. Ada orang dia terlalu bergantung kepada logik dia. Dia tak kisah kat Tuhan. Ada manusia dia kisah kat Tuhan, dia tak buat logik langsung. Tak boleh ke tu? Kita kena seimbangkan. Jadi nasihat terakhir ni pasang foundation yang super strong. Ya Allah Tuhanku, bantulah aku untuk mengingatimu. Bantulah aku untuk bersyukur kepadamu. Bantulah aku untuk buat sebaik-baik ibadat. Habis benda tu, kita belajarlah ilmu dunia yang ada kat hari ni, macam mana nak berhadapan dengan akhir zaman. Kalau itu berlaku, insya-Allah saya rasa ini nasihat yang diberikan oleh sahabat Nabi mendapat daripada Rasulullah, disalurkan daripada generasi ke generasi sampai kepada saya, dan saya juga ijazahkan kepada semualah untuk mengamalkan doa tersebut daripada setiap kali solat. Tak boleh baca bahasa Arab, baca bahasa Melayu. Lepas tu dah boleh bahasa Arab, masukkan dalam doa, jadikan permanent. Itu doa yang paling baik berbanding dengan mana doa. Hadis tu hadis yang sangat kuat. Dan hadis itu adalah hadis musalsal. Musalsal itu sebab apa? Sebab dia berantai. Berantai daripada perawi yang pertama sampai sekarang tak pernah putus melakukan perkara yang sama, iaitu apa? Aku tak pernah tinggalkan setiap kali solat membaca doa tersebut. Doa ni lebih berkesan daripada mendapat nasihat orang yang kita tak tahu betul tak betul. Ini pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Kami bagi pihak podcast Layan Je ni mengucapkan jutaan dan terima kasih kepada yang berbahagia Ustaz Adil Azwar Zainuddin. Kena sudi dia tetamu kita yang pertama ni. Maknanya kalau saya betul terkejut ni. Dia orang paksa weh. Rasa lepas ni rasa macam nak jemput lagi ke. Ada siri 2, ada siri 3 kan. Dan kita nak lock ustaz datang konti kita ni kan. Penuh ada dia punya teknik tu. Daripada strategi tu. Depa pakat tu kan. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Aidil yang dapat bersama kita pada hari ini. Banyak yang kita dapat, Ustaz Azrul. Jadi banyak lagi panel-panel yang kita nak panggil Ustaz Azrul dalam podcast Layan Je kita ni. Jadi dan kita akan bertemulah dalam sesi yang akan datang. Jadi jangan lupa penonton untuk subscribe Afiat TV untuk kita melihat banyak lagi episod podcast Layan Je kita. InsyaAllah kita jumpa di next episode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layan Je.